Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran selalu menarik untuk dikaji dari aspek apapun. Salah satunya adalah qasam. Mengikut bahasa, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang bermaksud sumpah. Manakala mengikut istilah pula, aqsam dapat dimaksudkan sebagai ungkapan yang digunakan pakai untuk memberikan penegasan ataupun pengukuhan sesuatu pesanan dengan menggunakan kata-kata qasam, yakni sumpah. Di sini saya hanya akan memfokuskan aqsam yang terdapat di dalam surah Maryam, iaitu pada ayat ke-68 dan 46. Surah Maryam pada ayat ke-68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Demi Tuhanmu, sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka bersama syaitan. Ayat ini termasuk kepada pembahagian al-muqsam bih, iaitu satu benda yang dijadikan sumpah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah yang terkadang dengan dirinya, kadang Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya yang merupakan kepastian dari zat dan sifatnya. Kadang juga Allah bersumpah dengan sebahagian makhluknya agar menjadi bukti tanda kekuasaannya. Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Adapun kita sebagai hamba, apabila bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka hamba itu termasuk golongan yang syirik. Pada surah Maryam ayat ke-46 pula, ianya di bawah al-qasam wa syarat, yang bermaksud apabila qasam dan syarat itu wujud dalam sesuatu kalimah, maka yang menjadi muqsam bih adalah yang lebih dahulu daripada kedua-duanya, sama ada qasam maupun syarat. Maksudnya apabila qasam mendahului syarat, maka yang menjadi jawab adalah qasam dan jawab syarat tidak diperlukan lagi. Contohnya pada surah Maryam ayat ke-46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dan ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, maka engkau akan kurejam, maka tinggallah aku untuk waktu yang lama. Jadi dalam ayat ini, qasam dan syarat itu bersatu, sebab bunyinya ialah, demi Allah, jika kamu tidak berhenti. Lam yang masuk ke dalam syarat itu adalah lam jawab qasam. Akan tetapi, ia adalah lam yang masuk ke dalam adat syarat. Maksudnya ianya berfungsi untuk menunjukkan isyarat bahawa jawab yang sesudahnya adalah bagi qasam yang sebelumnya, bukan bagi syarat. Lam seperti itu disebut sebagai lam mu'athinah, iaitu penunjuk, dan juga disebut sebagai lam mu'atti'ah, iaitu penghantar, kerana ia menghantarkan jawapan bagi qasam itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Ruslan, nombor matrik 061609. Aqsamul Quran ialah kesiapan jiwa setiap individu dalam menerima kebenaran dan tunduk terhadap cahayanya itu berbeza-beza. Jiwa yang bersih, yang tidak ternoda oleh kejahatan akan segera menerima petunjuk dan membukakan pintu hatinya, lalu berusaha mengikutnya meskipun petunjuk itu sampai kepadanya hanya sekejap. Sedangkan jiwa yang tertutup oleh kejahilan dan kesesatan tidak akan tergerak hatinya, melainkan dengan peringatan dan kalimah yang keras. Iaitu, maksud dia di sini ialah bila jiwa dia bersih, hidayah tu ia boleh terima walaupun hanya mari sekejap. Tapi kalau jiwa yang tertutup ni, dia kena dengan teguran yang lebih keras. Qasam ialah sumpah dalam perkataan, termasuk salah satu cara untuk memperkuat ungkapan kalimah yang disertai dengan bukti nyata sehingga lawan dapat mengiktiraf apa yang mula-mula diingkarinya. Seterusnya ialah qasam bih fil Quran, iaitu Allah boleh bersumpah dengan zatnya yang kudus, sifat-sifatnya atau dengan ayat-ayatnya, dan sumpahnya dengan sebahagian makhluk menunjukkan bahawa makhluk itu termasuk salah satu ayatnya yang besar. Allah telah bersumpah dengan dirinya sendiri dalam Al-Quran pada 7 tempat.
Antaranya ialah surah Al-Hujurat ayat 92 yang bermaksud, demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka, iaitu orang kafir, semuanya pada hari kiamat kelak. Seterusnya ialah ahwal muqsam alaih, iaitu keadaan diam. Qasam itu ada kalanya atas jumlah khabariyah, iaitu berita, dan inilah yang banyak seperti ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 23 yang bermaksud, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar, tidak patut diragukan, sebagaimana tidak patut diragukan benarnya kamu dapat berkata-kata. Dan ada juga dengan ayat talabiyah secara maknawi, kalimah yang berisi perintah, larangan, tanggungjawab, ugutan dan sebagainya, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 92 hingga 93 yang bermaksud, demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka, iaitu yang kafir, semuanya pada hari kiamat kelak, mengenai apa yang mereka telah lakukan. Yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah ancaman dan peringatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Abdurrani, nombor matrik 060091. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ayat Al-Quran daripada surah Al-Qasas ayat 3, yang mana ayat tersebut merupakan salah satu contoh ayat Al-Quran yang berkait dengan tajuk Al-Qasas dalam Al-Quran. Al-Qassu dari segi bahasa bermaksud mengikuti jejak. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 64 yang bermaksud, lalu kedua-duanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Al-Qasas pula bermaksud sesuatu yang boleh dijejaki. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 62 yang bermaksud, sesungguhnya ini ialah kisah-kisah yang benar. Kalimah Al-Qissah pula bermaksud sesuatu yang ditulis dan disampaikan. Perkataan ini adalah mufrad bagi kata jamak Al-Qisas dan berbeza dengan perkataan Al-Qasas. Kemudian, definisi qasasul Quran ialah pemberitahuan Al-Quran mengenai hal umat-umat terdahulu, kisah para nabi serta peristiwa terdahulu. Qasas Al-Quran merupakan sesuatu yang hak dan tiada keraguan padanya, manakala qisas merupakan unsur-unsur yang bercampur antara hak dan batil. Sebagai contoh, kisah Israiliyat yang menyelinap masuk ke dalam pentafsiran Al-Quran. Al-Quran memasukkan banyak fakta masa lampau dan sejarah umat-umat terdahulu yang berfungsi sebagai pengajaran kepada seluruh umat manusia. Terdapat 3 pembahagian aspek Al-Qasas dalam Al-Quran. Pertama, kisah para nabi. Kategori ini menghimpunkan kisah suka duka para nabi dan rasul dalam menjalankan misi dakwah terhadap kaum mereka, sikap orang yang memusuhi mereka, marhalah dakwah dan perkembangannya serta ganjaran dan balasan yang diterima oleh golongan yang mempercayai dan mengingkari kenabian. Diceritakan juga mukjizat kurniaan Allah kepada mereka sebagai justifikasi bahawa mereka adalah utusan Allah. Sebagai contoh, kisah dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, kisah Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai oleh ibunya, dan kisah Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Kedua, kisah umat dahulu kala. Contohnya, kisah orang yang keluar dari kampungnya kerana takut mati, kisah penghuni gua dan kisah Zulkarnain. Ketiga, peristiwa yang berlaku ketika hayat baginda SAW. Contohnya, peristiwa Perang Badar dan Uhud, peristiwa Hijrah, Isra' dan lain-lain lagi. Berkenaan ayat 3 surah Al-Qasas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun, yang bermaksud kami membacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk kaum yang beriman. Ibnu Katsir dalam kitabnya menyebut ayat ini sama erti dengan apa disebutkan dalam ayat 3 surah Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, yang bermaksud kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Maksudnya, kami menceritakan kepadamu kisah tersebut sesuai dengan kejadiannya seakan-akan kamu menyaksikannya dan seakan-akan kamu menghadiri peristiwa tersebut. Menurut tafsir Jalalain pula, kami menceritakan kepadamu sebahagian dari kisah, yakni cerita Musa dan Fir'aun yang benar dengan sebenarnya untuk orang yang beriman untuk kepentingan mereka, kerana hanya merekalah orang yang dapat mengambil manfaat daripadanya. Setakat itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah binti Hamzah, nombor matrik 059088.
saya akan menerangkan tentang sepotong ayat Al-Quran iaitu daripada surah Al-An'am ayat 67 yang berkait dengan Amsalul Quran. Pertamanya kita lihat ta'riful amsal. Amsal adalah jamak daripada masal. Perkataan masal, misil dan masil sama juga seperti perkataan syabah, syibih dan syabih dari segi lafaz dan makna. Masal yang dimaksudkan dalam sastera ialah penyerupaan sesuatu keadaan dengan keadaan yang lain demi matlamat yang sama, iaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang asal. Al-amsal fil Quran terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pertama Al-amsalul musarrihah, yang kedua Al-amsalul kaminah dan yang ketiga Al-amsalul mursalah. Al-amsalul mursalah ialah kalimah-kalimah yang diutus secara irsal dan tidak menggunakan lafaz tashbih secara jelas, tetapi kalimah-kalimah ini dijadikan sebagai ungkapan masal. Ayat yang saya pilih tadi iaitu daripada surah Al-An'am ayat 67, termasuk dalam jenis Al-amsalul mursalah. Ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli naba'in mustaqar, yang bermaksud setiap berita itu ada ketetapannya. Saya mengambil tafsir ayat ini daripada kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Maqsud. Telah mengeluarkan Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Mujahid pada firman Allah Ta'ala ini. Beliau berkata, ia adalah setiap perkhabaran yang benar, sama ada perkhabaran tentang perkara di dunia yang akan kamu lihatnya dan juga perkhabaran tentang perkara di akhirat yang akan muncul kepada kamu. Berdasarkan tafsir ini, kalimah naba'in merangkumi perkhabaran-perkhabaran di dunia dan juga perkhabaran-perkhabaran di akhirat. Terdapat banyak faedah Amsalul Quran ini. Satu faedah yang saya ambil yang berkait dengan Amsalul Mursalah ialah Al-Amsal menghimpunkan makna-makna menarik dalam ibarat yang ringkas. Contohnya ayat tentang perkhabaran tadi. Ayatnya ringkas tetapi terkandung di dalamnya banyak makna. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Wan Rashidah binti Wan Ahmad Ramzi, nombor matrik 060191. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk yang terakhir iaitu perdebatan dalam Al-Quran. Pengenalan perdebatan. Perdebatan atau perbalahan adalah suatu perundingan dalam bentuk pertikaian dan kemenangan untuk mengatasi pihak lawan. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahawasanya sifat perdebatan ini merupakan daripada tabiat manusia. Seperti firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 54 yang bermaksud, dan adalah manusia itu paling banyak sekali membantah. Ini memberi maksud bertengkar dan bertentangan pendapat. Seterusnya, bentuk-bentuk perdebatan dalam Al-Quran dan dalil-dalilnya. Pertama, apa yang Allah sebutkan mengenai ayat-ayat berkenaan alam semesta yang digabungkan dengan melihat, berfikir dan meneliti kepada pendalilan ke atas usul akidah seperti mentauhidkan Allah dalam tauhid al-uluhiyat dan beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya serta beriman kepada hari akhirat. Jenis pendalilan ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Kedua, apa yang terdapat pada perbalahan dan perdebatan terhadap orang yang ingkar, dan perkara ini ada gambaran yang berbeza-beza. Antaranya pendalilan mengenai permulaan ciptaan manusia dan perakhirannya, seperti firman Allah dalam surah Qaf ayat 15 yang bermaksud, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak, bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dan juga contoh pendalilan mengenai Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup subur selepas mati, seperti firman Allah dalam surah Fussilat ayat 39 yang bermaksud, dan sebahagian dari tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Seterusnya saya akan menerangkan tafsir As-Sa'di berkenaan ayat 39 daripada surah Fussilat. Dan di antara tanda-tandanya bermaksud yang membuktikan kemahasempurnaan kuasanya dan keesaannya dalam kerajaan, mengatur dan wahdaniyah,
bahawa kamu melihat bumi itu kering tandus, bermaksud tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, bermaksud hujan. Nescaya ia bergerak, bermaksud bergerak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan subur bermaksud menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang subur, sehingga dengannya hiduplah manusia dan daerah itu. Sesungguhnya yang menghidupkannya, bermaksud sesudah kematian dan ketandusannya. Tentu dapat menghidupkan yang mati, bermaksud dari dalam kubur mereka pada hari kebangkitan mereka. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu, bermaksud sebagaimana kekuasaannya tidak susah untuk menghidupkan tanah setelah ketandusannya, maka demikian pula tidak susah baginya untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.